Bertemu kembali. 6 soalan sudah pun dijawab oleh Datuk M. Nasir. Datuk, soalan yang berikutnya Datuk, kita saksikan. Apakah idola yang membentuk pandangan dan falsafah Datuk dalam mencipta lagu? Siapakah idola yang mempengaruhi falsafah Datuk dalam karya Datuk? Dari masa ke masa dia berubah-ubah. Pada mulanya mungkin masa saya muda dulu, orang yang paling popular sebagai pencipta lagu kemungkinannya arwah P. Ramlee lah. Ya. Kemudian setelah saya besar, dewasa dan adalah exposure kepada terdedah kepada banyak pengetahuan dan dunia ni, saya tumpu pada beberapa pencipta lagu yang mempengaruhi saya lah. Antaranya kumpulan Beatles, ya. Kemudian ada beberapa kumpulan folk dulu, kumpulan seperti mungkin anda tak tahu seperti CSNY, Crosby, Stills and Nash. Kemudian tentulah segala Bob Dylan. Itu di barat, ya. Tetapi kerana di sini banyak juga pencipta lagu yang mempengaruhi saya daripada seberang, daripada tempatan. Ya, mungkin orang tak tunjuk, pencipta lagu selalunya terpendam, tak ditonjolkan. Dan banyak. Tetapi yang banyak sangat mempengaruhi saya dalam segi pemikiran membuat lagu, tentu kumpulan Beatles lah. So, kebanyakan Beatles tu memainkan peranan yang besar dalam karya Datuk. Ya. So, jadi Datuk, dalam ketika Datuk berkarya, mungkin lirik-lirik lagu Datuk tu saya sifatkan sebagai ia lebih metafora. Kalau orang yang tidak faham Datuk, susah untuk membaca dan memahami lirik Datuk. Ada dan sebenarnya kalau ada yang berpendapat bahawa ada ciri-ciri Sufism dalam lirik-lirik Datuk itu. Adakah benar Datuk menerapkan ilmu-ilmu Sufi dalam kehidupan seharian dan juga Datuk punya lirik? Sedangkan dan tarian Datuk juga ada yang kata Datuk, betul Datuk? Saya cakap, ada yang kata Datuk punya tarian juga mempengaruhi, ada yang bersifat-sifat Sufism. Aku juga cakap pasal tarian sebab saya pun dulu cita-cita nak jadi seorang penari. Tapi setakat tu lah, setakat tu je. Tentang tu, ya, macam saya katakan, saya punya pengaruh tu dari semasa ke semasa dia berubah-ubah. Kerana pada awal besar saya menemui beberapa pemikir-pemikir yang bawa kesan pada perubahan pada dunia ni lah, pada tamadun manusia. Kemudian saya beri penumpuan kepada mengenali fikiran mereka lah, dan ajaran-ajaran mereka. Jadi kerana saya juga terpengaruh dari segi penulisan lagu, muzik apa semua, memang saya kata Beatles lah, ya kan. Tapi dari segi lainnya, pasal saya juga melukis, dan pelukis ni dia memang dia banyak orang tak mengerti apa penghidupan pelukis macam mana. Mungkin dari luar mereka ni nampak macam seorang yang lain daripada masyarakat harus perdana ni kan. Tapi begitulah saya pada permulaan, pada waktu-waktu pencarian saya dah masa tu, perjalanan saya. Kemudian dari pemikir-pemikir ni saya
saya masukkan unsur-unsur fikiran itu dalam lagu-lagu saya. Bukan untuk memaksa orang, tapi untuk memaksa orang berfikir macam saya, tak ada. Tetapi untuk menikmati, persembahan, satu persembahan. Ya, sepatutnya sepatutnya persembahan itu adalah boleh memberi hiburan juga pada mereka yang mendengar. Tapi mungkin selainnya mereka akan berfikir nasi ni condong pada sufi apa semua ni. Itu saya tak boleh tolaklah tu, tapi kerana kerja tu dah menunjukkan begitu. Tapi memang saya gemar dengan pada satu ketika dulu saya memang gemar dengan syair-syair sufi, kerana bukan saja ia satu membuat saya mendekati logik dalam kehidupan ni kan. Jadi saya seronok dengan syair itu sendiri. Dengan bahasa. Soalan terakhir Datuk daripada saya. Seniman Agung Tan Sri P. Ramlee, jika M. Nasir dikatakan sedang menuju ke status menjadi seorang legenda seni tanah air, jadi apakah yang Datuk rasa unsur yang meletakkan artis sebagai konsep sepanjang zaman seperti P. Ramlee, kepelbagaian bakat, adakah daya tahan karyanya? Ada soalan untuk menuju sebagai dikatakan Datuk kini M. Nasir, jikalah M. Nasir ketika ini sedang menuju menjadi status menjadi legenda seperti P. Ramlee, adakah kepelbagaian bakat diperlukan ataupun daya tahan karya untuk menjadi seorang legenda tanah air dari segi bidang seni? Ini yang susah nak jawab. Seperti susahnya anda soal, begitu susah nak jawab. Saya inilah mungkin jawapan saya ini kontroversi. Dunia ni, terutama sekali dunia media ni, dia penuh dengan branding tu. Kalau sempat brandkan sesuatu cukup-cukup dan tonjolkan dia cukup-cukup, ia akan ingat benda itu betul. You faham kan? Kalau you brand saya sebagai legenda yang hebat apa semua, sekarang ni kalau you brandkan saya dengan setiap kali keluar di media dengan segala exposure, you brandkan saya begitu baik, memang saya jadi hebat. Terbang di langit ke lepas 9 kan, saya akan menjadi legenda yang besar, beberapa besar yang awak nak buat. Tapi kalau awak tak buat, tidak. Dan saya bukan menuju ke arah itu sebenarnya. Saya seronok tengok benda itu berlaku, macam umpamanya status P. Ramlee sekarang umpamanya. Dia tidak, saya fikir kalau tidak brand dia cepat-cepat pada waktu itu, selepas dia meninggal, mungkin kita akan lupakan dia. Tapi entah siapa dah dapat brandkan dia cukup-cukup, dan TV pun selalu main dia punya itu. Cuma beberapa kan, dia telah berada di tahap dia, di tempat dia kan. Jadi itu, tetapi bukan kerana pelbagaian bakat apa semua, kita boleh buat tu, boleh buat ni, boleh sikit buat ni, tidak. Tetapi kalau kita ada satu bakat saja kan, kalau kita boleh dapat meninggalkan kesan dari sudut kemanusiaan, dari fikiran apa semua ni, kita dan kalau media support, masyarakat support. Tapi sekarang ni susah. Tidak ada siapa yang boleh di brandkan lagi, sebab
banyak kita memikirkan, banyak penumpuan kita dikabulkan dengan macam-macam perkara di dalam dunia ni. Susah kita nak buat. Tapi saya pasti kalau kita ada satu kerja yang bagus, yang betul-betul meninggalkan kesan pada masyarakat, jadi kita boleh capai ke tahap legenda. Itu dia, minda seorang Sifu. Terima kasih Datuk kerana bersama-sama kami pada malam ini. Malaysia, soalan anda kami ajukan minggu hadapan pada hari dan waktu yang sama. Selamat malam. Assalamualaikum.